Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang perwakilan sekalian, kita akan meneruskan perbahasan pada petang ini. Dan perbahasan ini untuk pembahas nombor 3, lepas itu nombor 4 daripada Negeri Sembilan dan seterusnya nombor 5 daripada Terengganu. Dia harap dapat bersedia. Jadi dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput Wakil Wanita UMNO Yang Berhormat Nur Hafizah binti Osman Adun Permatang Berangan Tasik Lugo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UMNO sebuah perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Arif, Yang berbahagia Datuk Seri Timbalan Kerusi Tetap, yang dihormati lagi dikasihi Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, walaupun tak ada di dalam Dewan tetapi masih lagi diingati. Yang berhormat dan yang berbahagia Naib-Naib Presiden, yang dikasihi lagi dikagumi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang berbahagia Datuk-Datuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Yang Berhormat Setiausaha Agong UMNO Malaysia, Yang Berhormat dan yang berbahagia Bendahari dan Ketua Penerangan UMNO Malaysia, Yang Berhormat dan yang berbahagia ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri-Negeri, wakil-wakil wanita, pemuda dan puteri UMNO Malaysia, kepimpinan 4 peringkat UMNO bahagian-bahagian, para perwakilan yang menyaksikan Perhimpunan Agung UMNO 2020 dari dalam Dewan serta secara komunikasi maya, para media, anggota keselamatan, urustia, para pemerhati dan yang disayangi ahli-ahli UMNO seluruh negara yang dihormati sekalian. Saya Nur Hafizah binti Osman, nombor ahli 03075063, Ketua Wanita UMNO bahagian Tasik Lugo Pulau Pinang, ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan terima kasih kepada Yang Berhormat Kekanda Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berucap mewakili wanita UMNO Malaysia dalam Perhimpunan Agung UMNO pada tahun ini. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di Dewan Keramat ini, walaupun kuantiti perwakilannya berkurangan, dan masih juga dalam masa yang sama secara komunikasi maya di 190 bahagian seluruh negara untuk menjayakan Perhimpunan Agung UMNO Malaysia bagi tahun 2020, biarpun beberapa kali telah tertangguh. Kalimah syukur juga dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana wanita UMNO, Pergerakan Pemuda UMNO dan Pergerakan Puteri UMNO telah selamat mengadakan persidangan semalam atas kapasiti masing-masing. Yang Arif, Timbalan Kerusi Tetap dan sidang perwakilan yang dihormati, meneliti saranan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, dalam ucapan dasar beliau semalam, wanita UMNO terus berbicara tentang perjuangan memperkasakan perpaduan dalam institusi politik, memantapkan dan berusaha memulihkan ekonomi serta merakyatkan pendidikan
demi survival agama, bangsa dan tanah air dalam keadaan norma baharu pasca COVID-19. Baik-baik ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Presiden juga menekankan kewujudan dan kestabilan UMNO adalah demi kesejahteraan rakyat. Wanita UMNO adalah penyokong yang paling setia bersama kepimpinan tertinggi UMNO tanpa mengira apa jua pergolakan yang berlaku. Wanita UMNO telah melalui fasa suka dan duka dengan membantu jentera parti untuk memenangkan calon-calon UMNO dan Barisan Nasional selama 14 kali pilihan raya umum dan beberapa kali pilihan raya kecil. Kekalahan dalam PRU 14 menjadi sejarah apabila melalui detik sukar selama 22 bulan selepas bertukar tampuk pemerintahan. Namun, kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan selepas itu bukan sahaja menjadi rahmat kepada UMNO dan PAS, malah seluruh umat Melayu, masyarakat Bumi Putera dan seluruh rakyat di negara ini. Yang Berhormat Ayahanda Presiden, tadi saya sebut tapi belum sampai. Saya sambung, Ayahanda. Dalam situasi ini, wanita UMNO sentiasa istiqamah dalam perjuangan, kekal teguh menyokong serta memberikan sepenuh kepercayaan kepada kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk terus menjadi nakhoda bahtera parti. Kepimpinan parti perlu terus kukuh untuk kembali memimpin dalam PRU 15. Dalam situasi semasa, wanita UMNO menyokong penyatuan ummah dan memberi kepercayaan kepada Majlis Kerja Tertinggi untuk terus memperkasakan muafakat nasional. Ini penting untuk usaha meluruskan jalur politik negara sebagai persediaan menghadapi PRU 15 pada bila-bila masa. Justru, demi kelangsungan survival ini, wanita UMNO ingin mencadangkan beberapa penekanan tentang perkara-perkara berikut. Pertama, memperkukuhkan institusi parti. Kedua, menghormati kepimpinan tertinggi dan dalam masa yang sama kepimpinan tinggi perlu mendengar suara nada akar umbi. Ketiga, meniupkan semangat perpaduan sesama ahli dan jika ada kelemahan, buatlah teguran secara anak beranak dan janganlah menjatuhkan sesama sendiri. Keempat, mengambil berat tentang isu-isu rakyat, khasnya perpaduan ummah dan menjuarai isu-isu Melayu dan Islam seperti isu kalimah Allah contohnya, serta berterusan menyantuni pengundi untuk meraih sokongan yang tidak berbelah bahagi. Dan yang kelima, melandaskan hala tuju yang jelas supaya ahli akar umbi tidak keliru dengan dinamika politik semasa supaya boleh menghadapi PRU 15 pada bila-bila masa. Dalam perkara ini, wanita UMNO akan menerima apa jua keputusan yang digariskan oleh pucuk pimpinan dan aku dengan keputusan akhir yang akan dimuktamadkan. Namun, demi memudahkan gerak kerja wanita, khususnya jalinan rakyat, untuk meraih sokongan pengundi, terutama dalam suasana norma baharu ini, wanita UMNO berharap jentera penerangan UMNO Malaysia dapat berfungsi lebih agresif untuk menjawab persoalan dan isu-isu semasa dengan lebih pantas. Penjelasan segera perlu diberi kepada semua jentera parti, terutama sekali jentera JR di akar umbi supaya kita semua senada dan seirama dalam memberi jawapan dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Syabas diucapkan kepada Ketua Penerangan atas pelancaran info PUMAS yang baru disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden tadi. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah, sekiranya ini adalah medan terakhir kita sebelum berdepan PRU 15, eloklah sekiranya pucuk pimpinan
menggariskan persediaan pemerkasaan semua jenterapati, bukan jentera JR semata-mata. Gerakan kesiapsiagaan jentera seperti latihan-latihan pengkadiran, pemukiman dan pemerkasaan jentera-jenterapati semua peringkat, persediaan keuangan serta perancangan strategik amat penting demi kelangsungan kemenangan calon-calon UMNO dan Barisan Nasional dalam PRU 15 nanti. Yang bahagia Datuk Seri Timbalan Pengurusi Tetap, setiap kali pilihan raya, sama ada pilihan raya umum atau PRK, jentera JR buat kerja tanpa mengira penat lelah, mengorbankan masa dan tenaga tanpa memikirkan imbuhan. JR adalah satu-satunya jentera yang memulakan tugasan seawal penggal sebelum pembubaran parlimen, semasa penamaan calon sehinggalah hari pembuangan undi. Terdahulu terpapar dalam skrin laporan aktiviti wanita daripada 191 bahagian dipaparkan paling sedikit berbanding dengan sayap-sayap lain. Saya yakin jumlah aktiviti yang dilaporkan itu hanya merujuk kepada sistem e-tadbir yang memaksimalkan 15 aktiviti daripada setiap bahagian. Simple calculation dengan izin. Kalau 191 bahagian kali 15 aktiviti, jumlahnya hanya 2,865. Yang mana saya yakin the actual activities done are much more than that. Betul tak wanita? Okey. Dan saya juga ingin memaklumkan, oleh kerana wanita ini bekerja bersungguh-sungguh siang, malam, pagi, petang, senja, subuh. Subuh senja terbalik Datuk Seri. Tu dia. Oleh kerana gerak kerja wanita ini berterusan dan padat hampir setiap minggu, setiap hari, di setiap bahagian dan cawangan-cawangan, maka apalah kiranya jika semua jentera JR diberi keutamaan dengan memberikan perlindungan keselamatan melalui pendaftaran insurans untuk menjaga keselamatan mereka sepanjang mereka bertugas. Kalau ada himbuhan, eloklah juga Datuk Seri Presiden berbaluilah dengan jangka masa yang amat panjang yang telah dilakukan oleh gerak kerja JR ini. Pertimbangkanlah untuk kami ya, Datuk Seri Presiden. Lulus. Alhamdulillah. Yang Arif Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan sidang perwakilan yang dihormati sekalian. Dalam tahun 2020, sorotan yang paling sinonim kepada tahun ini adalah kesan pandemik COVID-19 kepada negara termasuk sosioekonomi, politik dan pendidikan. Tahun 2020 merupakan tahun ujian yang getir buat semua apabila wabak COVID-19 melanda seluruh dunia. Musibah kejatuhan ekonomi yang berlaku memberi kesan yang mendalam terhadap rakyat secara keseluruhan. Menurut sumber dari Jabatan Perangkaan Malaysia, tahap pengangguran di Malaysia meningkat kepada 772,900 orang pada kadar 4.8% setakat Disember 2020. Nurin Aznika dalam coretannya di Jobstore bertarikh 18 Disember 2019 menyatakan kemelesetan ekonomi dunia diramalkan berlaku dalam tahun 2020 sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran, gangguan pencapaian pendidikan, penurunan hasil ekspor, kesan pelancongan global dan gangguan pelaburan swasta. Semua ini ternyata berlaku apabila pandemik COVID-19 melanda dunia. Namun, sebagai umat Islam yang percaya kepada qada dan qadar,
serta ahli UMNO tegar yang tidak gentar mendepani cabaran, kita yakin bahawa pandemik COVID-19 adalah satu hikmah kerana telah menjadi ujian kepada seluruh dunia untuk menjalani norma baharu dengan langkah berani. Yang Arif, Timbalan Pengerusi Tetap dan Sidang Perwakilan yang dihormati. Untuk meningkatkan ekonomi dan merakyatkan pendidikan pasca COVID dan demi kelangsungan survival rakyat, wanita UMNO mencadangkan agar diperbanyakkan aktiviti-aktiviti penerangan dan penjelasan kepada rakyat termasuk pemerkasaan latihan-latihan e-dagang dan saluran-saluran agensi-agensi pelaksana seperti pakej penjana, bantuan-bantuan pembiayaan, pinjaman dan sebagainya untuk membantu mereka yang terkesan. Sekarang ini, perniagaan online amat laku. Hatta menjual makanan pun boleh melakukan perniagaan dengan lebih agresif. Penerangan dan penjelasan juga boleh dilakukan sebagai maklumat pendidikan yang bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat. UMNO perlu dilihat relevan dalam membela pemulihan ekonomi dan pemerkasaan pendidikan pasca COVID-19. Selain daripada itu, wanita UMNO merupakan tonggak kekuatan parti. Malah, perbezaan gender bukan lagi menjadi isu kerana kelebihan wanita mampu seiring dengan kehebatan lelaki. Kekuatan 1.3 juta wanita sebagai ahli teramai perlu diberi perhatian kerana wanita UMNO sentiasa setia dengan kepimpinan parti tanpa mengira gelora badai yang melanda. Tak ada yang melompat pun, Datuk Seri. Kami wakil-wakil rakyat wanita masih tetap setia bersama Datuk Seri. Malah ketika menang kami bangga, ketika kalah kami setia. Justru dalam perkara ini, wanita UMNO ingin mengusulkan kota 30% calon wanita untuk dinamakan sebagai calon wakil rakyat dalam PRU ke-15. Boleh ke? Setuju. Setuju, Alhamdulillah. Menurut fasa 30 Perlembagaan UMNO, pindaan boleh dibuat dengan memasukkan usul sebagai peruntukan perundangan atau perlembagaan untuk menjadikan kota 30% calon wanita sebagai syarat wajib bagi menamakan calon-calon wakil rakyat bagi setiap kali pilihan raya. Lama sangat dah isu ni dibangkitkan dan berulang kali ditimbulkan setiap kali perhimpunan agung. Jika wanita UMNO diiktiraf setaraf dengan timbalan Presiden, tak salah kalau 30% kota pun diluluskan. Wanita UMNO pasti lebih rajin bekerja. Betul tak wanita semua? Alhamdulillah. Sebagai contoh, Sila gulung. sikit je Datuk Seri. Datuk Seri, sikit ya. Sebagai contoh di Pulau Pinang, hanya saya seorang saja calon wanita daripada 15 kerusi yang UMNO tandingi. Tu pun 14 kerusi calon lelaki, hanya seorang sahaja yang menang. Ketua bahagian saya. Tapi mungkin kerana pada PRU 14 tu banyak isu-isu yang tidak tertangkis sehingga menyebabkan kekalahan. Jadi jika dikira daripada 150 kerusi parlimen yang UMNO tandingi, hanya perlu 45 kerusi diperuntukkan untuk calon wanita. Tak banyak pun Datuk Seri. Jadi wanita ni pun tak kurang hebatnya. Jadi yang lebihnya tu kaum Adam boleh ambil lah. Kami tak minta pun. Alhamdulillah. Dan akhir sekali, wanita UMNO berpendapat bahawa agenda pemerkasaan parti adalah tonggak utama yang akan mampu menjadikan UMNO dan Barisan Nasional memimpin semula tampuk pemerintahan negara. Yakinlah, jika kita semua bersatu padu, insya-Allah kita pasti berjaya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersama utuh pembelah badai gelora,
Munajat UMNO sebuah perjuangan perlu diteruskan dengan memberi kepercayaan dan mandat penuh pada Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dan institusi Majlis Kerja Tertinggi UMNO untuk mengemudi bahtera UMNO ke hala tuju yang benar dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada gunung terlalu tinggi buat kami daki di siang hari. Tiada jurang terlalu dalam buat kami tempuh di malam yang kelam. Hutan rimba padang dan lalang, bukit gunung terlalu jauh, panas dan terik hujan gerimis. Majulah, wahai bangsaku, haram patah hati kami kerana telah terlatihnya jiwa yang kental demi memperjuangkan martabat agama, bangsa dan tanah air. Kamilah wanita UMNO. Ayolah sahabat semua, teruskan perjuangan anda. Hidup UMNO. Hidup. Hidup wanita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan kata-kata itu, wanita UMNO mohon menyokong. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Wanita Yang Berhormat Nur Hafizah binti Osman, salah satu daripada adun wanita daripada negeri Pulau Pinang.